Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita akan belajar topik genetik di bawah tajuk besar pelan genetik. Tapi kita akan belajar juga genetik sel haiwan lah. Alright, seperti yang kita nampak di sini ada gambar. Okey, gambar DNA. Ini adalah satu faktor yang membawa perkara besar dalam semua benda hidup, iaitu kita punya DNA. Alright, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dulu maksud genetik. Genetik ialah sains tentang gen dan juga keturunan di dalam benda yang hidup. Bermaksud semua benda dalam hidup ini, apa yang membuatkan dia ialah dia, itu semua dibawa oleh genetik masing-masing. Apa maksud jin? Jin ialah unit molekul dalam benda hidup yang mengandungi informasi tentang tentang karakteristik, tentang sifat sesebuah organisma itu. Contoh, saya bagi contoh lah. Contoh yang pertama, ketinggian. Contoh yang kedua ialah warna kulit, warna mata, rambut, keriting ataupun lurus dan sebagainya. Pada tumbuhan, kita boleh tengok contoh ketinggian, pokok renek, pokok tinggi. Kemudian kita boleh tengok contoh lain yang traits. Contoh lain warna bunga. Alright. Apa maksud heredity? Heredity is the passing. Maksudnya pewarisan, transmission, diturunkan. Sesebuah sifat ataupun ciri diturunkan daripada parents kepada offspring, kepada anaknya, generasi seterusnya. Semua ini dikontrol oleh jin. Right? Dan dari mana datangnya tentang pengetahuan genetik? Bermula daripada Gregor Mendel yang telah mengkaji sifat pewarisan dalam pokok P sebenarnya. Dialah yang memulakan semua kajian tentang genetik. What is a gene actually? Gene ialah rantaian DNA. DNA nama penuh ialah deoksiribonucleic acid. DNA molekul yang terletak di lokasi yang sangat khusus di dalam kromosom. Saya akan tunjuk gambar kromosom lepas ni yang lebih besar lagi, yang lebih jelas lagi. Kita tengok dulu alel. Alel ni senang saja. Asal namanya alel, kita akan ingat dia ialah huruf. Huruf yang mewakili sesetengah sifat atau karakteristik ataupun traits dalam sebuah organisma, benda hidup. Contohnya yang macam tadi, saya ada cakap warna mata. Apa dia punya alel? Huruf-huruf ni nanti kita akan discuss lepas ini ya. Alright. Ini gambaran tentang di mana kedudukan gen di dalam sel. Sel haiwan ataupun sel tumbuhan sama sahaja. Kita ada nukleus. Nukleus. Ini nukleus. Alright. Di dalam sel ada nukleus, dalam nukleus ada kromosom. Di dalam setiap kromosom nampak ke belang-belang ni di setiap pertentangan rantaian ni. Ini ialah setiap satunya ada terletak gene kita. Seterusnya kita tengok. Ini sama saja gambar dia. Di mana sel? Ini sel. Ada nukleus. Dan kita ada kromosom. Kromosom tu bila kita uncoil, dia akan berbentuk macam ni ya. Gene itu. Kalau perasan, gen dia bergulung-gulung-gulung, dia jadi padat, dia jadi kromosom, dan dalam kromosom ada nukleus. Sebenarnya bentuk dia sangat kompleks.
Oke, next. Macam yang saya jawab tadi lah. Ini bentuk dia yang sangat kompleks, sangat detail sudah. Dia masuk dalam biochemistry. Tadi adalah gambaran secara 2D. 2D drawing. Ini kita tengok secara 3D ya. Oke. Next ialah apakah struktur yang membentuk DNA? DNA diwakili oleh 3 struktur utama, iaitu kita mesti ada phosphate group yang warna hijau bulat. Kemudian kita ada deoxyribose sugar yang ada 5 segi ni, pentagon, and then link dengan nitrogenous base. Okey, kalau tengok sini dia ada mostly CTA, GAT. C maksudnya cytosine. Okey, pasangan dia mesti G, guanin. T pula pasangan dia mesti A, T-thiamine, A adenine. Okey, yang macam ni dia ulang baliklah A, T. Kalau jumpa lagi huruf C ke G ke, pasangannya mesti sama, dia lengkap. So basically dia ada 4 sahaja jenis base. Okey. Alright. Okey, yang ni tadi samalah struktur kromosom itu. Yang secara gambaran yang besar. Kalau tengok detail lah dia macam begini. Alright. Yang ini mesti hafal sebab apa rantaian DNA itu diwakili oleh susunan koding setiap satu-satu huruf ni. Jadi lain DNA, lain dia punya fungsi. Macam tu ha. Right. Okey, dari mana datangnya genetic source of variation? Alright, dari mana datangnya? Kenapa tidak semua pokok 100% sama? Kenapa muka setiap manusia berbeza? Okey, ada 2 sebab. Yang pertama mutation, yang kedua ialah SNP. SNP kita panggil single nucleotide polymorphism. Okey, kalau dari gambar ni secara ringkas, okey, kita tengok dulu satu-satu. Alright. Let's say general population, susunan tadi ingat kan tadi susunan ada 4 huruf kan? A, C, T, G. Okey, ni semua susunan dalam general population biasanya semua susunan DNA dia begini. Okey, kalau mutation pada nukleotid dia yang keberapa ni? AC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada susunan dia yang ke-10, yang satu ini sahaja dia punya huruf C. Populasi yang lain generally A. A, C ni semua ni sama. Semua sama. Tapi kecuali yang ni, susunan terakhir. Maksudnya dia tidak sama dengan populasi yang majoriti tadi. So ini kita panggil berlaku mutasi. Sebab itu tidak sama. Mutasi dengan populasi yang majoriti tadi. Okey, dia punya kekerapan hanyalah 0.1% sahaja daripada semua ni. Let's say dalam 1,000 orang, ada 1 orang saja susunan dia begini. Maksudnya dia berlaku mutation. Okey, itu mutation secara general lah. Okey, ini maksud SNP tadi. SNP, single nucleotide polymorphism. Okey, kita tengok susunan. Macam tadi juga, saya cakap tadi, kita semua ada susunan coding-coding ini kan. A, C, T, G, A, T, C, A, G. Ni semua. Okey, semua sama. General population. Okey, macam mana berlaku SNP? SNP ialah pada susunan yang ke-9. Ini contoh sahaja. Dia tak semestinya yang ke-9, yang ke-10. Ini hanyalah contoh. Okey, let's say dekat huruf yang ke-9 ni coding dia sepatutnya G. Tetapi di sini dia punya susunan huruf T. Thiamine tadi, base. Dan kekerapannya ialah berapa ni? 6%. 6% dia lebih dari 1%. Okey, maksudnya kita panggil SNP. Okey, mesti kamu mau tahu kan apa beza mutation dengan SNP. Padahal benda yang sama, ada satu saja berubah. Okey, kita tengok sini ya. Maksud dia, semua ni sama, saya dah terang tadi dari gambar tu secara ringkas. Okey, cuma beza dia ialah SNP kekerapannya berlaku lebih dari 1% daripada general population tadi. Okey, faham kan?
Okey. Tapi kalau mutation, dia punya kekerapan berlaku variasi itu hanyalah 1%. 1 dari 1,000 orang. Ini let's say 6 daripada 1,000 orang. Tak, dia tak mewakili. Dia mesti lebih dari 1%. Let's say 600 orang dari 1,000 orang, dia berlaku perubahan di susunan yang coding tadi tu. Itu kita panggil SNP. Sebab itu dia punya kita panggil source of variation tadi. Okay. Where do genes come from? Okay, kita tengok dulu ni satu-satu. Apa maksud genotype? Apa maksud phenotype? Genotype ialah set gene DNA tadi yang bertanggungjawab membawa sifat warna mata contoh. Okey, itu set gene dia lah. Phenotype ialah daripada set gene tu apa yang kita boleh nampak secara luaran. Contoh, warna bunga lah, warna purple. Contohnya set DNA dia ialah A huruf besar, A huruf kecil. Itu yang you tidak nampak. Yang you nampak warna saja kan. Dia punya genetik tu you tidak nampak, kita panggil genotype. Phenotype yang physical expression ataupun karakteristik tentang sifat itu. You boleh nampak. Okey. Saya akan bincang yang ini satu persatu, iaitu terms-terms yang berkaitan dengan genetik. Alright, kita ada homozygous. Okay. Alright, kita ada homozygous dominant, homozygous recessive. Homo maksudnya yang sama. Homo, perkataan di depan ini membawa maksud sama. Apa benda yang sama? Okey, alelnya sama. Okey, alel tadi kita dah belajar awal-awal tadi. Alel tu satu bentuk cara untuk ekspres gene. Biasanya kita pakai huruf. Okey? Kalau homozygous, hurufnya mesti sama. Okey, kita tengok satu-satu. Homozygous dominant. Dominant ni maksudnya apa? Dominant ni yang membawa maksud the true characteristic. Contoh, pokok bunga warna purple lebih dominan daripada pokok bunga warna putih. Okey, warna putih ni jarang-jaranglah kita tengok dekat kacang pea ni sebenarnya. Sebab ini adalah hasil kajian Gregor Mendel. Okey, kalau dia buat kajian yang warna yang lebih dominan, yang true character ialah warna purple berbanding warna putih. Okey, jadi dia diwakili oleh alel. Alel macam mana kita mau bezakan? Okey. Kalau dominan dia huruf besar dua-dua. Kalau recessive huruf kecil dua-dua. Mesti ingat homo maksudnya sama. Apa yang sama hurufnya. Kalau huruf besar sama, huruf besar dua-dua. Huruf kecil sama dua-dua. Tapi heterozygous ialah campuran. A besar, A kecil. Tiada pilihan lain. Dia hanya ada 3 sahaja bentuk yang mewakili set genetik. Okey? Kita ada A huruf besar, A huruf kecil dan juga campuran A huruf besar dan A huruf kecil. Okay, dalam latihan nanti kita akan tengok lebih detail supaya faham. Okey, tadi dominan kan? Dominant, kita ada true characteristic that is observable. Yang boleh dilihat di dalam generasi anak, progeny. Okey, recessive ialah gen yang tidak diekspres karakter yang sebenar. Macam saya cakap tadi, warna purple bezanya warna putih. Purple lebih dominan berbanding warna putih. Okey. Next kita ada terms. Hybridization. Hybridization ialah proses mengkacukkan dua variasi berbeza tetapi spesies sama. Contoh kuda. Kuda dan juga keldai. Dia spesies sama tapi variasi berbeza. Kita kasih kacuk,
horse dengan donkey, kita dapat mule. Oke. Contoh seterusnya ialah di sini nampak cactus. Oke, spesies yang satu dengan spesies yang kedua kita kacukkan, dapatlah hasil yang ini. Alright. Hybrid ialah the offspring of hybridization. Offspring maksudnya dia punya anak. Anak hasil kacukan itu. So kita panggil tadi mule ini ialah hybrid daripada hybridization of horse and donkey. Okay, istilah dia macam tu. Next, inbreeding. Okay, inbreeding ialah reproduction, pembiakan daripada parents yang closely related genetically. Let's say kita kawinkan, kacukkan generasi anak bunga ini dengan anak yang sama juga. Okay, nanti ini saya akan bincang lagi di video yang seterusnya. Okay. True breeding lineage iaitu pure breed. Maksudnya apabila anak, offspring mewarisi a pair of identical alleles. Okay. Dia punya anak mewarisi alel yang sama dengan parents. Okay. Next, safe breeding. Offspring of genetic cross inherit a pair of identical alleles for the trait generation after generation. Safe breeding maksudnya anak itu hasil daripada genetic cross, kacukan daripada parents yang sama genetiknya. So safe breeding lah, safe breeding antara sesama anak tu kita kacukkan kembali, dapat balik benda yang sama. Dapat balik benda yang sama. Dapat balik benda yang sama sebab memang kacukannya sama. Daripada baka yang sama. Okay? Alright. Next, clone. Clone adalah organisma yang mewarisi 100% kopi daripada parents. Okay, clone ini kita aplikasikan dalam bidang pengkulturan tisu tumbuhan. Okay, plant tissue culture di mana apa yang baka itu ada genetik dia, anak dan seterusnya baka tu kita kasih culture, and then anaknya 100% kopi memang sama dia punya kandungan genetik. Kalau dalam sel haiwan organisma pertama yang pernah dihasilkan ialah kambing biri-biri yang bernama Dolly. Dia hasil 100% kopi daripada dia punya mother cells. Alright? Okay. Sekian sahaja dari saya.